Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وَجَعَلْهُمْ آيَةً وَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari yang kita duduk ini, pihak majlis telah mengemukakan kepada masyarakat Islam kita terhadap satu tuduhan daripada pihak yang tidak ada sifat ketakwaan dan warak dalam masalah nak menyampaikan hukum agama. Dan senantiasa mereka itu menuduhkan terhadap orang-orang yang berdasarkan pegangan mereka itu kepada Al-Kitab was Sunnah, Al-Quran dan Hadis, dan mereka itu mendahului wahyu Allah Ta'ala di atas akal fikiran mereka, kerana mereka i'tiqad kata masalah perkara yang gaib daripada perbuatan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang ghaibiyah, yang tak boleh manusia itu nak sampaikan kepada hakikat malaikat setelah daripada dengarnya daripada khabaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah seorang yang kemukakan video itu kepada majlis dengan cara kasar lah. Maka saya pun beri alasan dan ulasan balik dengan cara detailnya. Dan kita bawa data alasan daripada Al-Quranil Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diiringikan dengan perkataan-perkataan ulama'il mu'tabarin yang diterima oleh dunia-dunia Islam dan orang-orang Islam dengan cara seluruhnya. Setelah daripada saya kemukakan akan itu video kepada umat masyarakat, dia habis hujah. Akan tetapi dengan sebab ketakwaan kurang ada dan tidak warak, dan alam akhirat itu tidak nyata bagi dia, bal tu'thirunal hayatad dunya, kesan dia itu makna dia mendahului dunia di atas akhirat, membawa kata apabila dia habisnya hujah, dia ambil satu video lah daripada tokoh-tokoh mereka
untuk membantahkan jalanan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh a'immatul hadis. Dengan bawa data satu kitab, iaitu kitab namanya Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain. Ni kita tengok di dalam video ni, tengok muka kitab ini. Lalu dia pun sebagai Syekhut Taifah lah, makna kata ketua bagi jalanan mereka lah, jalanan ashabil ahlil kalam. Seorang Tok Guru ni adalah ketua sebagai tokoh ulama mereka dan ulama kita jugalah. Kita tak tolaklah dia. Akan tetapi kita ni orang yang nak terimanya urusan agama pasti nak terima dengan alasan. Tak mau nak terima agama dalam arti kata nak main raya kulit ke, kita tak say lagu tu. Ambilnya buat rupa lagu tu, buat rupa lagu ni, buat soalan sendiri, jawab sendiri, kama dia hukum kepada orang mujassimah musyabbihah. Sebenarnya saya pun malas lah nak cakap banyak kali tentang ni. Tapi kalaulah kita tak beri alasan, tak berinya huraian, kita tak semok balik tentang apa tuduhan terhadap kita, nescaya orang yang kemudian daripada kita faham kata perkara itu betul, perkara itu benar. Dengan sebab itu salah besarlah kita orang yang Tuhan beri amanah di sini tak mau nak mempertahankan benar-benar. Dia bawa data kitab tadi untuk nak mengkemukakan kepada ummah kata, inilah cara yang mereka itu nak berjalan. Sedangkan kitab ni, kitab korong 14. Kitab orang korong ke-14. Alal aqal sekurang-kurangnya duduk situ. Kita hormatlah kepada si muallif ni, kerana barangkali dia royak ilmu tu yang keluar tubik daripada dada dia, iaitu Syekh Husin Ibrahim Maghribi, Mufti Sadah Malikiyah bi Makkah Al-Mukarramah, rahimahullah, di dalam kitab Qurratul Ain ni. Akan tetapi yang saya berasa kata benda yang patut kita tengok dan lihat semak balik pula sekali lagi, kerana ada sedikit kekurangan dalam masalah nakalnya ibarat daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kerana kita kemukakan kepada seorang ustaz lah, kita kata, yang senantiasa tuduh kepada jalannya ashabil hadis, kata mujassimah musyabbihah dengan bersinar mata-mata. Bukan biasalah dia ni. Lalu kita pun semak balik kata kita ni berjalan sebagaimana ulama nakal mari. Ulama tu bukan ulama yang lain, orang pakat kenal belaka Imam Qurtubi di dalam kitab tafsir dia. Apabila dia habis hujah, nak buat lagu mana supaya nak mengangkatkan keaiban muka dia tadi itu daripada umat masyarakat pula sekali lagi, dia ambil kitab ni sebagai buat hujah. Sedangkan kitab ni adalah kitab yang kedua lah kalau kita kata. Apanya sebabnya kita nak berikan harta kita kepada cucu sedangkan anak kita ada belaka lagi. Kita tak mahu nak beri kepada anak kita. Kita nak beri kepada cucu selalu. Ini adalah perkara yang tak sesuai lah kalau kita jadi ibu bapa. Kitab Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ada di tangan umat Islam, ada di tangan guru-guru seluruh. Bukan tak ada. Tetapi dia lipat balik, lekak balik, mari ambil dalam kitab ni. Gapakah Rusia dia? Amai kita pakat tengok. Saya, maaf lah dah, seolah kata tabik di awal lagi lah. Kita nak kecek ni masalah besar. Bukan masalah haluh-haluh. Akan tetapi, besar setara ni makna gana.
Besar setara mana orang tanya? Besar sampai kadang mau tengok kata kita ni bukan orang Islam. Orang tak berimej, orang tak ada duduk di atas batas Islam. Mujassimah musyabbihah ni kufur. Bolehlah seolah kata kita muamalat dengan mereka muamalat kufur. Ini sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat adalah perkara yang wajib kita kena cepat-cepat dalam arti kata nak sucikan diri kita daripada tu. Mereka yang tak mau kepada hukum agama, cara cuculah kita kata. Setengah-setengah marah. Apabila kita beri alasan, tak boleh lah sama orang Islam, sama tu, sama ni. Kita tua dah, nyanyuk dah. Nah, rambut kita apa putih belaka dah. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Putih belaka dah cara cucu lah. Kita tak sewak kerja, lepas we orang nak buat kerja buat. Jangan kita duk jadi apa nama, tak mau nak buat kerja tapi nak sekat jalan ni orang nak buat kerja pula. Ini adalah tak jauh. Wa ma hiya bizzalimin biba'id. Orang zalim lagu ni Allah Taala marka. Jadi dia bawa datang. Bawa molek dia kata, berjumpa dengan satu soalan, bawa molek kita duduk di tangan. Ini raya kulit, ya tak ada gapo lihat sebenar pun. Bawa molek kita duduk di tangan, kata, soalan bawa molek kok mana? Moga kata benda ni tak ada dalam kitab ni dah. Soalan hak kita buat sendiri dan kita nak jawab sendiri. Raya kulit. Wayah apa kita? Sama apa kita? Tak gitu. Tok dalai tu sore. Maka tak apalah. Orang panggil kata hari ni ilmu terbuka. Nak kecek gapo asalkan ada alasan ke okey lah. Tak ada masalah lah. Nampak tak tu tak? Tu dia. Tak lewatkan masa. Cuba kita tengok di dalam kitab Qurratul Ain. Pada muka yang ke-276. Tengoklah kitab ni. Tengok dalam kitab dan saya ni nak bacalah sedikit supaya nak lalu dengan cara sekali lalu. Wa illa di sana Tok Guru ni telah hurai mari dah. Tapi hurai tadi itu duk di atas bantasan hak ahli kalam. Bukan duk di atas bantasan hak ahli sunnati wal jamaah, hak duk di atas jalan ni hak ikut salafis salih. Situ ya tepat jadi tak sama tu. Ya katakan tengoklah kitab tu saya nak baca. Katakan tengok. Muka tu cirak dah tu dah 276. Ma qaulukum, apa pendapat tuan kamu wahai Tok Guru, fi rajulin, pada seorang ya'taqidu, yang pegang anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu biwujudi zatihi, adanya diri Tuhan itu fauqa sab'i samawat, atas daripada 7 petala langit. Dia itu tetap ada di atas arasnya. Ini akidah yang orang tanya. Lagu tu pegangnya lagu ni ia ada dalil ke tak? Mustadillan, dia itu berdalil bi zawahiri ba'dil ahadis wa ayatir rahmani 'alal arsy istawa, dengan zahir setengah daripada hadis-hadis dan ayat ar-rahman 'alal arsy istawa. Istiwa tu. Wa yufassar al-istiwa, ia kata wa yufassar istiwa tu, istawa tu bistiqra. Makna kata dan dia tafsirkan istawa tadi dengan istaqarra wa sa'ida. Dan sa'ida, tetap dan naik. Wa yaqul, dan kata seorang lelaki itu, inna hadha, sesungguhnya ini mazhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah mazhab ahli sunnati wal jamaah. Wa inkaru fawqiyatihi ta'ala ala arsyihi, dan ingkar Tuhan itu tertinggi di atas arasy, mazhabul jahmiyati, iaitu mazhab jahmiyah. Wa hadza kufrun, mazhab jahmiyah ni kufur. Fahal hadza, ni soalan, maka adakah ini i'tiqadu
Fahal hadzal i'tiqadu, adakah ini i'tiqad ni dalalun wa kufrun? Bayyanu lana i'tiqad ahli al-haq. Adakah i'tiqad lagu ni i'tiqad orang kufur dan sesat? Nyatalah Tok Guru bagi puak kita semua ni akan akidah orang yang benar. Puak ahli benar i'tiqad lagu mana? Kesimpulannya, nak rakyat kata ada orang mari tanya. Kata orang i'tiqad kata Tuhan dengan zat dia itu tertinggi di atas aras 7 dari 7 petala langit nunung. Tuhan tu tetap ada di atas di sana. Dia tu berdalil dengan ayat hak kita dengar tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tadi itu. Hak tu mazhab ahli sunnah dia kata. Ya. Hak ni mazhab ahli sunnati wal jamaah sebab Abu Zaid Al-Qayrawani dalam mazhab Maliki ni ya i'tiqad lagu ni kalau kita pergi tengok dalam kitab dia muqaddimah awal kitab dia tu. Nampak tak tu? Dan hak puak-puak Jahmiyah ni ya engkar sungguh kata Allah Taala tak ada di atas. Ni kita nak semak balik perkataan hak orang tanya mari itu. Dan mazhab Jahmiyah tidak syak kata mereka itu adalah mazhab yang tak kena mengena dengan Islam. Dia kata lagu tu. Ni. Cuba kita tengok dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad bagi Imam Bukhari. Kitab ni orang pakat takut juga. Bukhari orang pakat sanjung. Tapi kitab hak Bukhari tulis tentang akidah pakat takut, pakat tak sih. Katalah mana? Qala Hammad bin Zaid. Kita tengoklah kitab tu. Berkata Hammad anak Zaid, tokoh ulama besar ni. Bukan orang kecil-kecil. Katakan Al-Qur'anu kalamullah. Qur'an tu kalam Allah. Nazala bihi Jibrilu. Jibril waktu turun dengan Quran ni kerja dia. Ma yujadiluna, tidaklah berbantah mereka itu puak-puak Jahmiyah illa annahu laisa fis sama'i ilah. Tidak ada atas pada sekalian langit ni, atas mana tidak ada Tuhan di atas. Gapo kaca dok kecek pun nak royak kata Tuhan tidak ada di atas segala makhluk, atas pada 7 petala langit. Ini adalah mazhab Jahmiyah. Ada tu. Lalu hak kata kufur tu lagu mana? Hak kata sesat tu lagu mana? Menyatalah bagi kami i'tiqad ahli haq lagu mana? Seolah kata orang i'tiqad kata Tuhan ada tertinggi di atas segala langit, ada atas pada arasy dengan zat dia, bukan ahli haq lah. Hak Jahmiyah tu pun tak ada jadi muqabil bagi ahli haq. Mana kata kumpulan Jahmiyah yang tak ada i'tiqad lagu tu. Lalu ia turut minta supaya ulama ni menyata. Lalu sini nak menyata ni. Ni perkataan ni saya baca dah dalam hak Qurtubi tadi tu. Dalam video hak kita alasan kepada dia tu. Tetapi dia apabila habis jalan, dia nak main gantung sini. Lagu mana yang nak gantung kalau kena molek kita terima. Alasan bukan kita tak terima. Tetapi sama-sama ada buku, ada kitab, ada ulama yang duk tunjuk hajar, duk menyata, duk menerang, duk menjelas. Bagaimana kita nak terima kalau tidak ada alasan? Ataupun alasan tu orang waris kerak. Kita rasa kata tak sedap kata. Lagu mana? Mari kita tengok. Kembali klik pada kitab Qurratul Ain. Ia kata al-jawabu, bermula jawab. Jawab, nak jawab. Syekh tua kitab ni Syekh Husain Ibrahim Maghribi ni sendiri pun dia bawa data daripada email juga. Dia seolah nakal perkataan ulama juga. Bukan dia jawab dalam kocek dia. Dia pun beramanah jugalah kalau kita kira situ tu. Tetapi hak dia jawab lagu mana? Saya sangka baik terhadap dia. Kata dia hafalkan akan ibarat ni duduk dalam dada dia. Kemudian apabila dia jawab daripada dada dia. Panggil jawab dengan irtijal. Waktu baik daripada dada dia. La'allallaha yaghfira lahu. Harap Allah subhanahu wa ta'ala ampunlah dosa dia dan dosa kita.
Lagu mana? Dia jawab. Tengok sini. Tengoklah kitab molek nah. Tengoklah kitab molek. Dalam kitab kata, tengok. I'lam, ketahui. Annal ulama al-mutaqaddimin. Bahawasanya ulama hak dulu. Wal mutaakhirin. Dan ulama hak kamadia. Ya ahli sunnah. Dengan molek berarti baik. Kerana ibarat nining. Ibarat yang kita nak masuk syurga dengannya dan kita nak lepaskan diri kita daripada api neraka. Ibarat ni nak mesahkan kita akan amalan kita. Bukan benda mudah. Nah, bukan benda mudah. Janganlah terpedaya dengan orang kata masalah iman ni mudah saja. Peri kita tak boleh masuk syurga. Jangan buat mudah masalah iman kita ni. Pak kita nak tahu kata kena tak kena turut belakang ulama. Kan dia ulama tu banyak jenis pula. Kena dok pilih pula. Letih sungguh. Sebab tu kita kena sungguh. Kena cari, kena dengar, kena mikir, kena gitu. Katalah mana? Tengok. I'lam annal ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ulama hak kamadia dan hak dulu dan hak kamadia. Min ahli sunnati wal jamaah. Daripada ahli sunnati wal jamaah. Lagu mana? Dengan molek hak yang akan mari. Ittafaqat kalimatuhum. Ittifaq mana sebulak suara pendapat mereka itu ulama dulu dan kamadia daripada ahli sunnati wal jamaah tu. Ittifaq di atas gapo hamu ta'ala? Ala tanzihil bari subhanah. Di atas menyuci Allah Ta'ala anil jihah, daripada jihah. Jihah ni bahasa Melayu kita mana berpihak ataupun sebelah. Tu makna kata jihah. Sebelah atas. Tu makna jihah. Ataupun pihak, boleh juga. Ataupun bahasa petani panggil kata bertapeh. Tapi mana setuh gitu. Tapi molek. Salah gitu. Wattahayyuzi. Dan suci Tuhan daripada tahayyuz. Tahayyuz mana kan? Makna bertempat. Ya Allah Ta'ala suci daripada tempat. Sebab tempat ni makhluk. Walaysa fi jihati fauqin. Tu. Bukanlah Tuhan itu ada pada pihak atas. Ni Syekh Husain Ibrahim Maghribi nakal dalam kitab Qurratul Ain. Wapa? Li'annahu, kerana bahwasanya Tuhan tu suci daripada jihad dan tahayyuz tu. Yalzamu, lazim daripada Tuhan berjihad tadi itu. Min ikhtisasihi bijihatin, daripada dia tertentu Allah Ta'ala dengan jihad tadi. Ayyakuna fi makanin, kalau Tuhan tu ada pihak, nasihat Tuhan ada pada tempat. Au hayyizin, ataupun Tuhan mengambil tempat tu sebagai tempat hak Tuhan duduk ataupun Tuhan ada. Tu dia kata gitu. Kemudian wa yalzamu minal makani wal hayyizi, dan lazim daripada makan dan hayyiz al harakatu was sukun. Apabila Tuhan tu tepat, jadi Tuhan tu bergerak dan diam lah. Sedangkan gerak dan diam ini sifat bagi makhluk. Dia kata lil mutahayyizi, bagi Tuhan, bagi ampunnya yang mengambil tepat. Wat taghayyuru wal hudus, dan jadi berubahlah apabila Tuhan tu tepat, jadi berubahlah Tuhan. Berubah jadi ada muda ada tua selalulah Tuhan tu. Ni hak kata mari. Wal hudusu, dan jadi baru. Ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada perkara yang tersebut tadi sebagai maha tinggi yang maha besar. Lagi maha besar. Lalu cuba perhati ibarat di dalam Qurratul Ain, perhati molek. Kita nak wari khat, wari kitsen, bahasa Sia kata. Wari khat hak hitam tu zakarahu Qurtubi. Telah sebut akan ini ibarat ni oleh Imam Qurtubi. Syekh Husain kata.
Apa yang kita faham daripada kata zakarahu Qurtubi? Makna kata Imam Qurtubi ni sebut akan ini ibarat satu persatu lah. Ataupun Imam Qurtubi sebut akan ini perkataan satu persatu lah dengan cara apa? Dengan cara logik. Akal dengan cara sekaligus. Faham kata Qurtubi lah yang sebutkan itu pendapat. Lalu tuan yang syarahkan kitab ni, yang kemukakan mereka itu kepada majlis kita ni, ia kata rajuklah dalam tafsir Qurtubi. Masya Allah, dia pun buka hati, kita gitulah rajuk. Kita tengok sendiri, berasa takut tak puas hati sini, kita tengoklah kitab Qurtubi sendiri. Baik. Kalau gitu kita pun kembalilah klik pada kitab hak Qurtubi. Klik pada kitab Qurtubi. Ini kitab Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Ahkamil Qurtubi. Pada ayat yang ke-54 daripada surah Al-A'raf. Daripada mana? Daripada surah Al-A'raf. Berarti tengok ibarat lah. Berarti tengok ibarat di dalam ini kitab. Ni saya nak tengok. Kerana dia kata girajuk lah. Kita pun nak girajuk tengok. Kata lagu mana? Tu ibarat adalah Quratul Ain. Balas tu saat ni. Kita tengok tu. Apabila kita kembali klik kepada Imamul Qurtubi di dalam kitab dia ni, ibarat macam ni. Jadi tak serupa. Tak serupa lagu mana? Perhati molek. Nak rayak dengan cara sekali lalu. Kalau ada penyakit pula, kita kena ulai pula pasal dia. Demam dalam setahun tu 3 kali. Kenapa wabak? Nak buat kena? Ya tak boleh kita nak buat tinggal lagi gitu. Kata demam dah awal tahan demam pula. Orang tak kecek lagu tu. Makan dah pagi tengah hari nak makan pula. Kamu pun lagu tu. Nak kan manusia bahasa dia. Syubuhat ni kesamaran apabila datang, wajib kita beri keterangan. Mari kita tengok Imam Qurtubi kata. Di sini. Sini wasa kata kita tak boleh nak terima ni. Bukan makna kata kita takabur. Ni dia bubuh kata kita takabur. Takabur lah. Tak ada siapa lah boleh royak ke dia. Royak molek lah nak royak. Royak dengan alasan. Royak wi molek. Royak wi nyata. Kata kita ni tak serupa di mana. Jangan duk bubuh ke orang kata mujassimah musyabbihah gitu. Sedangkan kita tak ada bawa serupa dengan salah kali. Salah pergi lagu mana. Wi nyata. Nampak dah tu? Setelah daripada saya tubik video, beza di antara Al-Asy'ariyah hak dulu dengan Asy'ariyah hak sekarang, marah. Kita waktu bek dengan alasan. Kenapa waktu bek hak tu tak saya waktu bek juga. Tetapi nya ada orang hak biasa kata darah panas sikit tu. Duk royak kata kita ni musyabbihah mujassimah. Tak boleh lah kita bukan musyabbihah mujassimah. Kalau kita kok tu, kita tak, iya, amba kok tu. Okey, lagu tu. Tapi kita bukan lagu tu. Nampak dah tu? Hak kita duk pergi hak ahli kalam ni, kita pergi molek lah ahli kalam kita nak pergi jumpa dengan tu. Hak tu. Lepaslah guru kita orang Islam hak lain nak turut hak salah, ya turut. Ni kita duk pergi bubuh ke orang kata, orang hak turut tak serupa dengan kita ni, musyabbihah mujassimah. Tuduhan yang besar tu bukan halu-halu. Seolah kata kita menghalalkan darah dia dah lah muka tu ni muka kata itu kufur. Tu. Mai kita tengok dalam Qurtubi. Tak usah mainlah raya kulit tu orang pakat dia belaka dah lah ni. Raya kulit tak usah mainlah jadi tok dalam sore ya duk putar belik kok tu putar belik kok ni. Duk gitu gini kecek tak sudah letak kecek pun tak sudah tak usah kacek lah tu. Kita kecek jadi ilmu selalu lah. Kata kita ahli kalam. Lah mana kita ngaji dengan tok guru kita jalan ni ahli kalam. Kita nak mati hidup pun ahli kalam ni lah. Kita nak pergi jumpa dengan Tuhan kita. Lagi tak ada masalah. Kita tak ada nak sekat, tak ada nak bergapo. Qurtubi kata qala al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tengoklah kitab molek nah, kita ada depan kita.
wal aktsaru minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Tengok. Dan kebanyakan daripada hak dulu dan hak kemudian annahu iza wajaba tanzihul bari subhanahu anil jihati wat tahayyuzi. Makna kata apabila wajib kita membersihkan Tuhan kita daripada pihak dan tempat, famin darurati dzalika, maka jadi perkara yang jadi kelazimnya di makia itu, wala wahiqihi, dan benda hak ikut dia, al-lazimah, hak lazim tu, alaihi, di atasnya, di atas Tuhan tu, inda ammatil ulama, di sisi kebanyakan ulama al-mutaqaddimin hak dulu, wa qadatihim minal mutaakhirin, dan tokoh-tokoh ulama hak kemudian lah mana tanzihul bari ta'ala, tanzihu tabaraka wa ta'ala anil jihah, kita kena menyuci Tuhan daripada pihak, falaisa bi jihati fawqin indahum, maka dia Tuhan tu bukan duduk pada pihak atas di sisi mereka itu. Mereka mana? Lagi kita akan tengok. Hak dalam Qurratul Ain tak ada bawa data ni. Perkataan Imam Qurtubi ni. Siapakah kita duduk pihak kata hak ni hak ahli sunnah dah. Hak salah dah lah ni. Sebab dia sebut mutaqaddimin tu, kita pun tak ada duduk meher mana dalam ibarat kita. Moga kitab orang dulu ni kurang ada, tak serupa dengan hak baru. Baru-baru ni kitab yang mudah. Tengok di mana-mana pun kitab boleh tengok sungguh. Nah, tok guru kita zaman dulu nak boleh Ibnu Aqil kena matang 2 bulan, 4 bulan baru nak boleh Ibnu Aqil 2 buah tu. 2 jilid kitab tu. Hak learning tak nanti masa banyak tu nak ayat tak payah. Ada. Falaisa bi jihati fawqin indahum. Tak ada, Tuhan tak ada pada pihak atas di sisi mereka itu. Apa? Li'annahu yalzamu min dhalika indahum. Kerana bahawasanya lazim dimakian itu di sisi mereka itu. Di sisi mereka itu ahlul kalam lah. Matakhtassa bi jihatin, apabila Tuhan itu tertentu dengan jihad, ayyakuna fi makanin aw hayyizi. Mana kata bahawa adalah Allah Ta'ala itu ada pada tempat ataupun mengambil tempat. Wa yalzamu 'alal makan, dan lazim di atas tempat, wal hayyizi, dan mengambil tempat, al harakatu was sukun, gerak dan dia, lil mutahayyizi, bagi perkara yang mengambil tempat, wat taghayyur wal hudus, dan jadi berubah dan jadi baru. Kemudian hak dalam Qurratul Ain Tawari ni, dalam Qurratul Ain Tawari ni tengok ibarat, wa hadza qaulul mutakallimin, hak ni pendapat ahli kalam. Tiba-tiba, cuba kita tak, cuba kita tengok. Ni kitab Qurratul Ain. Ibarat dia sampai sini. Ni kitab Al-Qurtubi. Ibarat dia sampai sini. Cuba kita tengok dengan mata kita. Ini nak ayat kata, tak boleh buat gini lah. Walaupun awak tubik dalam kitab hak ni pun. Kitab hak asal kita ada. Kita baca dalam hak asal lah. Kita kata lebih baik. Kalau lah bahasa orang kasar, kita kata tak ada amanah. Kecik lah ni. Amanah tak ada. Pendapat ni pendapat ahli kalam. Kita pergi bubuh kata ahli sunnati wal jamaah. Jauh tu. Ahli sunnah makna kata orang mendahului wahyu Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua akal manusia. Ahlul kalam dia mendahului akal dia di atas wahyu Tuhan. Ni kita tak boleh nak lari dah. Nampak tak tu? Ni tepat yang saya berasa kata, saya tak boleh nak terima sungguh. Saya tak boleh nak terima sini. Sebab apa? Takabur ke? Bukan takabur, sebab alasan tak cukup. Kita nak mengajar kepada masyarakat pada zaman kita sekarang ni, pasti kena bawa alasan yang cukup. Kalau alasan tak cukup, orang tak terima. Mengajar malaikat, mengajar anak murid kita hak tak tahu gapo juga, turut kita pejam mata dua-dua. Nah, telinga pun tak dengar, kecek pun tak boleh, lagi sungguh sekali dengan kita. Tapi kalau kita nak mengajar orang yang celak mata dua, akal fikiran ada, telinga pun tak ada tuli, mulut pun boleh bercakap tak bisu, tak boleh buat gitu. Jadi waktu dalam buat pesen duk main royak kulit tu tak boleh buat lah tu. Tak betul cara lagu tu.
Nampak tu tak? Kita terima majlis kita terima alasan. Bawa alasan we molek, tak ada gapo boleh terima. Nampak tu tak? Bukan mana kata kerah demo tak boleh terima hak orang lain. Orang lain nampak tak kena belaka. Tak kena dengan alasan, kena dengan alasan. Bukan makna tak kena kita tak ada alasan. Demo wari alasan dah tak saya terima lagi. Tu lain. Kita terima alasan. Tetapi hak duk wari tengok ni. Wa hadza qaulul mutakallimin, dalam kitab Qurratul Ain dia kata zakarahul Qurtubi. Kerak tubik pendapat wa hadza qaulul mutakallimin. Lagu ni tak leh Walaupun Syekh apa nama Husin tadi kita uzur lah ke dia. Sebab apa? Sebab terkadang dia tu royak benda ada dalam dada dia. Tapi kita orang nak semak balik, nak royak kepada umat masyarakat balik ni. Qurtubi adakah di rumah kita? Tengok dalam Qurtubi selalulah ibarat ni. Barulah kita berasa puas hati. Tu yang lagu tu. Tu habis di situ. Kama dia, dia baca lagi. Ya suka baca kitab hak ni kita berasa sedap ni. Dia baca kitab, baca nah lagu ni sedap. Apa sing dah hurai mik le kocek tak tahu mai di mana tu. Hak tu hak dulu benar. Hak ni makna kata baru juga dah lah ni. Kaum muda jugalah kalau kita kecek ni baca ibarat lah kitab ni. Tetapi tak ada muda sangat sebab baca tak habis. baca tak habis. Tak habis dengan sebab tak ada tengok pada hak asal. Kalau dia tengok pada hak asal, dia baca habis juga. Tu situ ya. Jadi, ya wari pula pendapat. Dalam kitab Qurratul Ain ni lagi. Tengok dalam Qurratul Ain muka 270 ni tu. Dia kata, waqala Fakhruddin Ar-Razi. Berkatanya Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Dengan molek berkati baik. Syekh Fakhruddin Ar-Razi alhamdulillah pada akhir hayat dia taubat kepada mazhab salah semula. Waktu tu nas oleh ulama beberapa tokoh lah di kalangan ahli sejarah tu. Kita tak boleh nak ingkar lah benda-benda lagu ni. Kalau dia tak taubat, kalau dia kata tak serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Di atas pendapat yang dibawakan oleh tokoh-tokoh ulama salaf. Sebab dia bukan ulama salaf, ulama khalaf. Kita nak turuk hak dekat dengan wahyu tu. Hak rasa sedapnya. Kita dak mengajak suruh turuk orang tua. Hak salah tu hak orang tua dah. Nah, hak khalaf ni hak orang muda. Kita turuk orang tua tu hak salah. Itulah tu hak tua. Tu cara logik lagu tu dah. Lah mana tengok. I'lam annahu la yumkinu. Ni wari dalil akal ni. Tengok dalil akal hak Syekh Fakhruddin nakal mari di sini lagu mana? Maksud lagu mana? Mari kita pakat tengok. I'lam annahu la yumkin ay yumkinu ay yakuna al-muradu min al-ayah. Ketahuilah hai umat Islam bahawasanya tak mungkin bahawa adalah murad maksud daripada ayat. Ayat mana? Ayat hak Tuhan royak tentang sifat dia tu lah, kata dia tertinggi di atas segala makhluk tu. Kaunuhu mustaqirran. Tu makna keadaan dia tu, keadaan Tuhan tu ada tetap di sini mana? Ada pada pihak atas. Alal arsh, di atas arah. Yalah kata Tuhan, ya royak kata dia istiwa di atas arash. Bukan kata dia istiwa saja. Tu. Berapa kali dah duk royak mazhab salah gini. Kita nak bawa mazhab hak khalah, bawa gilah. Tapi dia duk tuduh korang kata mazhab salah ni mujassimah musyabbih. Dan jangan duk ambil mazhab hak mutakallimin tu buat pehel kata salah pesening. Jangan ambil hak orang salah pehel nulah mana. Jangan duk ambil teori cara mikir kaedah yang dibuatkan oleh ulama hak bukan Islam, duk faham Islam, tak boleh buatlah tu. Kena ambil hak ulama salah sendiri ni faham lah mana. Dia kata ana wa yadullu ala fasadihi. Makna kata menunjuk di atas kata tak kenonyo kata Tuhan itu ada pada pihak atas tu wujuhun. Ada beberapa wajah. Aqliyatun wa naqliyah. Ada hak pesen dalil akal, ada hak pesen dalil syarak. Sebab tu yang mendahului akliyah dulu. Karena mereka ini ahli kalam yang mendahului dalil akal di atas dalil syarak ni. Tak boleh nak kata gano lah sini. Tengok di sini ibarat ni pun yang akal dengan dalil akal dulu.
Ni. Ammal aqliyatu, ada pun aqliyah tu fa umurun, maka ada beberapa urusan, beberapa orang panggil kata perkara lah. Ahaduha, salah satu daripada hak banyak tu, annahu law kana, mari dengan law kana mustaqirran 'ala al-'arsy lakana min al-janib allazi yali al-'arsy mutanahiyan. Dia katakan, mari kita tengok dalil akal hak beri ni. Jika Tuhan itu ada pada pihak atas, mana tetap ada pada pihak atas, nescaya dia itu ada pada satu pihak, ada pada satu pihak arasy yang ada kesudahan. Yang ada kesudahan. Seolah kata Allah Ta'ala ni ada kesudahan lah. Dia kata kalaulah Tuhan itu ada di atas arasy, ada di atas segala makhluk, mana Tuhan kita ada kesudahan. Ya, Tuhan kita ni ada kesudahan dalam arti lagu mana? Makna kata dia dengan makhluk ni benda lain-lain. Kan kita iktikad kata dia dengan makhluk ni benda tula-tula. Kalau kira lagu tu berat. Makna kata Tuhan tu suku, makhluk tu suku. Hak tu mana ada sakat tedah. Kita dok bimbang kata, kalau kita kata Tuhan tertinggi, makna kata tertinggi di atas arah, makna Tuhan ada sakat teh lah. Sakat biasa ni tak ada dok salah sebab orang Islam faham lagu ni belaka dah. Kata Tuhan tu suku, makhluk tu suku, makhluk hak tinggi sekali iaitu arasy dan hak besar sekali itu pun arasy, tak ada salah gapo. Mana kata dalil akal yang logik daripada akal? Sebab tu ulama dia kata al-aqlu mutafawitah. Akal itu berbagai-bagai, akal orang ni lagu ni, akal orang lagu ni. Pas kita dok kecek ni tentang perbuatan Tuhan, tentang perkara yang gaib. Bagaimana kita nak hukum sampai di sini? Sedangkan ulama salaf apabila ia isbatkan sifat Tuhan di atas makna maksud hak Tuhan bawa datang, kaman dia serah dah hakikat kepada Tuhan, dia tak ada pergi dah sini. Tu cara dia. Lalu ia kata kalaulah Tuhan itu adanya ada di atas arasy, makna kata Tuhan tu ada kesudahan. Kalau tidak kalau tidak gitu, ia kata wa illam yakun ta'ala mutanahiyan, kalaulah Allah Taala itu tidak ada tidak ada kesudahan, lazima kaunul arsy dakhilan fi zatihi. Lazim kata zat Tuhan itu dengan arasy itu masuk gimari. Tengok ni kecek tentang hakikat dah ni. Kita dah kecek tentang hakikat Tuhan, perbuatan Tuhan, ya tak kena kecek sini. Kalau gitu ini bukan dalil akal, bukan syubhat saja ya, bukan dalil akal pun. Dia mau kata hak ni perkataan ulama, iyalah perkataan ulama. Hak ulama nak bawa kepada kita, boleh kita nak terima daripada dia dengan akal juga. Bukan semua perkara yang dibawa datangkan oleh dalil akal daripada pihak mana-mana kita boleh terima belaka. Tak, bahkan ada ulama yang bantah dengan akal juga. Bukan makna kata akal kita itu boleh mengatasi akal hak lain. Tak, akal orang ni lagu ni, akal hak lagu ni. Sedangkan kita dah kecek masalah akal ni, akal nak pergi tak siapa di mula dah. Sebab masalah gaib. Bagaimana kita nak pergi kecek tentang hal sifat ataupun hal hakikat perbuatan Tuhan? Tuhan dok royak kata dia itu istiwa di atas arasy. Kita kata kalau Tuhan ada sungguh di atas arasy, seolah kata kita pergi nampak dah kata Tuhan itu serupa kita. Sebab tu kita kata ada tempat kesudahan ataupun tak ada kesudahan tu. Ada pun orang salah dulu, ya serah mula dah kata hakikat tu lagu mana, serah ke Tuhan lah. Ya lagu tu caranya. Ni masalah kata akal sendiri pun kita tak boleh nak terima juga. Lepas dia kata wa huwa muhalun. Hak lagu ni mustahil. Iyalah perkara yang mustahil buat apa? Kerana kita tak boleh nak kecek di mula dah lah ni. Nampak? Dia kata perkara lagu ni mustahil. Makna kata Tuhan ada pada atas, mana ada pada pihak atas, hak tu mustahil. Kalau mustahil sungguh sebagaimana hak nak dalil akal hak kita menunjuk, nescaya Tuhan nafilah daripada diri dia. Sedangkan kita ada ayat kata ulama. Pihak ulama.
Ada orang duk main royen ni kata ulama sekuat-kuat dalil bagi mujassimah musyabbihah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab ni, kitab Risalah ila Ahli Sar, ijma' yang ke-9, dia kata Tuhan itu ada pada atas, pihak atas mana ada pada atas daripada arasy, bukan ada di bumi. Ya wari dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana nak pergi royak kata sekuat-kuat dalil bagi musyabbihah mujassimah ni dalil Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ya tak kena. Ni saya kena jawab sebab gapo? Sebab tak ada orang nak main dalam medan ni sebab takut tu takut ni. Tak apalah, kita tu pilih, kita kena wi alasan sini. Yalah, nak jadi lagu mana, Allah Subhanahu wa taala sendirilah nak berlaku terhadap hamba dia lagu mana. Kita kena wi dah alasan. Lama berkorong-korong orang kita kena tuduh dan kena kata dan sebagainya. Itu satu daripadanya. Nampak dah tu? Itu satu daripada dalil akal dia kata. Kemudian kita nak baca dengan ringkas-ringkas ni. Sebab apa? Sebab kita tak ada nak sangat kepada huraian tu. Sebab apa? Sebab huraian tadi itu telah dihurai dah oleh Syekhul Taifah ni. Telah hurai mari dah. Tetapi nak royak kata cara yang dihurai dengan alasan yang diberi tadi itu, adakah betul sungguh-sungguh ke tak? Sini kita nak kupas balik ni. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia kata, dan Syekhul Taifah sendiri pun dia baca pelakar-lakar juga. Bukan baca satu harfun biharfin, satu kalimah ke satu kalimah. Tak juga. Dia baca dengan sekali lalu. Maka kita di sini ni nak buat kesimpulan ya. Bukan makna kata kita nak mari ngajar bab suku pula. Sebab jalan ni hak kita bukan jalan ni lagu ni, bukan jalan ni ahlul kalam ni. Tu. Payah kata pula, dia kata, tengok dalam kitab apa nama Qurratul Ain. Cuba kita tengok. Dia kata pada muka tulah tu, wa kullama kana kadzalika fa huwa muhdath. فثبت أنه تعالى لو كان على العرش لكان محدثا وهذا محال وكونه على العرش محال. Makna kata kan? Makna kata kalaulah Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy, nascaya jadi barulah Tuhan kita. Awak apa? Kerana arasy baru ada. Naka, kemudian Tuhan tu istiwa di atas arasy. Kemudian jadi barulah Tuhan kita. Kita kata tak pasti. Tuhan nampakkan kita setelah daripada kita ada, maka tak jadi baru Allah Ta'ala duk dengar suara kita sekarang lah ni selepas daripada kita ada. Adakah Tuhan jadi baru? Tak juga. Tu situ pandai dah tu. Bukan makna kata tiap-tiap perkara hak Tuhan buat nak jadi baru. Tak pasti. Kita nak berlawan dengan orang falsafah hak i'tikad kata Allah ni qadim. Kita apa buat tubiklah hukum kata al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, tubik natijah al-alamu hadisun. Hak tu nak pakar dengan makhluk okeylah. Tetapi nak pergi pakar dengan perbuatan Tuhan sampai kata Tuhan tak boleh nak buat gapo, berat hak tu. Tak boleh buatlah tu. Tuhan buat apa yang dia nak buat tak pasti nak jadi baru. Tak pasti. Nampak dah tu? Kita faham situ. Ulama salah kata tak ada pasti. Kata perbuatan Tuhan tu menunjuk di atas baru. Tak pasti. Baru di sini mana-mana? Makna kata Tuhan tu tepat tupai bagi makhluk. Tak, bukan maknalah tu. Tapi Tuhan nak buat apa mengikut kehendak dia yang nak buat boleh tak? Boleh, bukan tak boleh. Tu situ tepat hak kita tak samanya. Lalu seorang Tok Guru ni kata hak ni dilalatun qat'iyyatun aqliyah. Hak ni dalalah qat'iyyah dia kata. Qat'iyyah selalulah kalau menunjuk oleh akal. Kalau hak menunjuk oleh nas daripada Quran hadis, hak tu zanniyah. Kok tu. Ni bahaya ni hak kita ngaji ilmu kalam ni. Kita kata tak ada bahaya bergapo duk mengaji wujud kidai baka, bahaya bergapo. Hai tak ada bahaya dia ada ataupun kekal ataupun dak, kakah kita nak oyak kata ada tu. Daripada kita nak isbat kata ada tu kena kakah dia bergapo gatik.
Susun ni dia gapo gatik, istilah gapo gatik kena guna. Hak tu hak bahaya. Guna dalil bersusung, guna dalil apa nama baru, guna dalil menentu. Dalam ilmu kalam kita hak kita duk mengajar tu. Hak tu hak bahaya tu. Jadi sebab dalil akli kita hak kita guna, dalil tarkib tu hak tu orang duk takwil sifat Tuhan tu. Hak tu Mu'tazilah dengan sebab dalil tu duk nafi sifat Tuhan tu. Ahli kalam duk takwil sifat Tuhan sebab dalil tu, sebab tu kata bahaya tu. Ni tepat dia hak kita kena tahu. Kama dia kata, tengok sini. Wa ammad dalailul sam'iyah. Adapun dalil-dalil hak pesing-pesing dengar. Dalil Qur'an deh. Lah ana. Faminha qauluhu ta'ala qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala itu tunggal. Lalu dia kata wal ahadu mubalaghatun fi kaunihi wahidan. Makna kata kalimah ahad, ahad ni salah satu perkara isim mubalaghah pada keadaan Tuhan itu satu. Makna kana satu di sini, makna zat Tuhan itu satu, tak boleh nak belah bagi, nafikan muttasil. Dan zat Tuhan tu tak boleh nak berpihak dengan mana-mana. Apa? Nafikan munfasil. Tu makna ahad. Ulama salah tak ada pihak lah tu. Nampak tu tak? Makna kata kita ni boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata, maka pastilah Tuhan itu ada atas daripada kita. Daripada dalil tadi tu, dalil hak kata nafikan munfasil tadi tu, sebab tu kata tengok tak ada jihad tu. Tengok bukan atas tu. Hak tu nak isbat atas Tuhan tak boleh tu. Hak tu nak isbat kata Tuhan datang tak boleh. Hak tu hak bahaya tu. Tuhan royakkan ni, Tok Guru royak pergi. Kena turut Tok Guru. Ni dah ni. Sebab apa? Sebab dasar kita ni kita mengaji pesen ni. Kalau kita salah, kita tak biasa duk baca pun. Tak biasa duk tengok mula. Nampak dah tu? Tak biasa duk tengok mula. Tak pernah duk mengaji. Tok Guru kita tanya dah ni dia ni. Dia mau mengaji kitab salah dengan dia. Mengaji kitab salah nama berapa? Di mana? Bila masa? Amba bukan ahli. Amba orang tak pandai. Amba nak turut ulama saja. Tak apalah kau jawab tu. Kau mengajar apa tua tak kira. Hak tu mujassimah, hak ni musyabbihah. Tu mujassimah, hak ni musyabbihah. Ni masalah ni. Ni masalah. Wallazi yamtali'u minhu al-'arsh yakunu murakkaban. Tengok. Dan Tuhan yang memenuhkan daripadanya tu, makna kata dan perkara yang memenuhkan daripadanya oleh arasy, maka jadi dia tu bersusung. Seolah kata kalaulah Tuhan itu istiwa di atas arasy, makna Tuhan itu tak ada lah sifat dia ahad. Tengok. Orang Jahmiyah kata ahad ni tak boleh ada nama, tak boleh ada sifat. Mari Mu'tazilah ahad ni tak boleh ada sifat, nama ada tak apa. Mari ahli kalam ada nama boleh, ada sifat boleh, hak tunjuk oleh akal. Hak mana tak boleh tu, hak mana tak tunjuk oleh akal, hak tu tak boleh kita isbat. Hak apa? Sebab Tuhan tu ahad. Mari ahli sunnati wal jamaah hak duduk di atas manhaj salah, semua nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan kita isbat belaka bagi Tuhan. Walaupun begitu tak menafikan kata Tuhan itu ahad. Hak tu hak kenanya. Ahad ni, ahad ada nama, ahad ada sifat, ahad ada perbuatan, tu mana ahad. Ni kita tak leh Allah Taala ada atas daripada segala makhluk, ada di atas arasy. Awak apa? Takut jadi bersusung. Ni salah besar ni. Ni hak salah besar. Wa dzalika yunafi kaunuhu ahad. Makna demikian itu menafikan keadaan Tuhan tu ahad. Tak menafi. Nafi gapo? Tuhan buat. Tuhan nak bercakap. Tuhan nak istiwa. Tuhan nak datang. Tuhan nak marah. Tuhan nak reda. Tak ada nafi kata dia tu ahad.
Hak apa? Semua perbuatan Tuhan tu tak ada pia siapa pun boleh buat seperti perbuatan Tuhan. Hak tu mana ahad. Hak tu hak mana ahad. Bukan mana ahad mana tak boleh nak ada. Hak Tuhan raya. Sebab tu dia pergi ikut majas tu. Gi habis sakut paut dengan majas, sakut paut dengan dalil terkib susun dan sebagainya. Mari di mana? Mari di ilmu kalam ni. Hak ni hak bahaya ni, hak bahaya sungguh ni. Dan dia kata wa minha qauluhu ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ayat ni pula tanggungnya arah Tuhan pada hari akhirat esok tu lapar di kalangan malaikat, lapar malaikat kalau tanggung di hari akhirat esok tu. Lalu dia kata falau kana al-alam fawqa al-'arsh lakana hamilul 'arsh hamilan li ilahihi fayakunul ilahu mahfuzan wa hafizan wa dhalika la yakulu lahu aqilun. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala itu ada atas daripada arash, nescaya malaikat tu pikul Tuhan. Sekali dengan arash. Sedangkan arash itu Allah Ta'ala yang menjagakan, bukan arash itu jaga Allah. Kalau gitu malaikat pikul Tuhan serta arash. Dia kata, hak ni mustahil juga. Orang berakal tak kecek lagu tu. La ilaha illallah. Lah mana? Kita rakyat Tuhan istiwa di atas arah. Bukan makna Tuhan tu arah. Bukan makna Allah Subhanahu wa taala ada di atas arah mana tupai arash. Bahkan arash itu suku, Tuhan tu suku. Bagaimana kau kata nak tanggung Tuhan serta tanggung arah pula. Kita sendiri duk putar ayat Quran. Ni salah kata salah lah lagu ni. Tak sah lah. Tak sah kita pakai lah lagu ni. Sebab huraian lagu ni tak ada ulama salah. Sorry habuk kecil lah ni. Tak ada sorry pun di kalangan ulama salah kecil lagu ni. Tak ada. Wa minhu qauluhu ta'ala wallahul ghani wallahul ghani. Allah Ta'ala maha kaya. Ai alal itlaq. Kaya di atas semua. Baik. Dia kata wa dzalika yujibu qauluhu ta'ala kaunuhu ta'ala ghaniyan 'anil makan wal jihah. Maka di makan itu jadi perkara yang membawa kata Allah Ta'ala itu terkaya daripada tempat dan berpihak. La ilaha illallah. Hak ni hak nyanyi ni. Ghani Tuhan ni terkaya Tuhan bukan terkaya siapa ke perbuatan Tuhan. Tuhan terkaya, ya, tapi dia ada perbuatan. Ya, Tuhan terkaya, dia ada sifat. Ya, Tuhan terkaya, dia ada nama. Bukan makna Tuhan terkaya, nama pun tak ada, sifat pun tak ada, perbuatan pun tak ada. Hak apa? Sebab Tuhan ghani. Tak boleh buatlah tu. Salah lah. Orang kaya. Mana rana kaya? Kaya diri dia. Ya tak ada gapo pun. Orang tak kecek lagu tu. Ya kaya-kaya ni kaya dengan perkara-perkara yang ada di sekelilingi dia tu. Orang kecek lah tu. Tuhan kaya. Ya. Ada perbuatan. Ya. Sempurna. Ada sifat. Ya. Ya lagu tu. Tu cara hak mana Tuhan terkaya. Jangan dogi bubuh hak mana makhluk berhajat kepadanya, Tuhan tak boleh nak berhajat. Kecek nampak benar. Tapi Tuhan ni ada perbuatan, makhluk ada perbuatan. Musyarakah pada buat sama buat tu, pada nama panggil tak ada salah po, tu tak ada gapo. Hak tak bolehnya manusia buat supaya Tuhan buat. Tuhan buat supaya manusia buat. Hak tu hak tak bolehnya. Bukan makna kata tak boleh buat ni mula dah. Itu bukan. Tu cara dia. Lalu dia kata apabila fa idza taqarrara dhalika fal ayatu ad-dalatu ala thubuti istibda' min al-mutasyabbih. Maka apabila gitu nak buat kesimpulan kata ayat yang menunjuk di atas nak menyabitkan supa-supa semeh-semehnya Allah Ta'ala dengan makhluk, maka dia itu termasuk daripada mutasyabih. Sedangkan ayat mendengar, ayat melihat, ayat ilmu, ayat hidup, semua ada di makhluk juga. Awak apa tak kata ayat tu mutasyabih katik? Kerana menunjuk oleh akal. Hak ni masalahnya. Hak ni adalah masalah. Kemudian dia kata, sebagai akhir perjumpaan kita nak uwi di sini. Kita kata,
Imam Fakhruddin hak bawa datang mari di sini ni, dia taubat belaka dah daripadanya. Cuba kita tengok dalam satu kitab ni, tengok dalam gambar ni, kitab nama Aqsamul Malazzat. Kitab nama apa? Kitab nama Aqsamul Malazzat. Cuba kita tengok dalam kitab ni. Cuba kita tengok dalam kitab ni. Lagu mana? Imam Fakhruddin Ar-Razi yang kata gini. Tengoklah kitab ini ibarat dia. Supaya nak nampak jadi jelas. Dan kitab ni pun disabitkan oleh ulama kita. Kata, karang ni bagi Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Kita nak buat khulasah dengan cara cepat. Dia kata, wa'lam annani. Ketahui oleh muhir manusia. Sesungguhnya aku ni. Ba'da tawaghuli fi hadhil mudayiq. Wa ta'ammuq fil iktishaf. An asrari hadhil haqaiq. Ketahui oleh manusia, sesungguhnya aku setelah daripada mendalami pada ining benda hak sepik ni dan mendalami tentang benda untuk nak carikan keterangan daripada Rusia ini hakikat ni. Rusia hakikat ke apa? Hakikat perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Dia katakan, tengok Imam Fakhruddin kata, kita nak ambil hak dia pergi. Jangan dah ambil hak pesen dia tinggal dah. Kita dah sebut apa dosa orang salah sedangkan dia taubat dah. Dia tak betul lagu tu cara. Ambil hak orang hak jalan, hak dia pergi, hak dia mati di atasnya. Lagu mana tengok? Ra'aitul aswaba wa aslaha fi hadzal bab. Aku pandangnya kata hak betul pada ini bab ni. Tariqal Qur'anil Azim wal Furqanil Karim. Jalan ni Qur'an hak maha besar dan Qur'an hak maha mulia, hak maha mulia ni lah mana? Wa huwa tarkut ta'ammuki wal istidlal bi aqsami ajsamis samawat wal aradin. Iaitu tinggal kita tu mendalami dan menuntut dalil dengan bahagia-bahagia gapo? Bahagia-bahagia juzuk-juzuk bagi alam ataupun juzuk-juzuk bagi langit dan bumi. Ala wujudi Rabbil Alamin. Di atas nak menyabit adanya Allah Subhanahu wa taala. Thumma al-mubalaghatu fi at-ta'zim. Kemudian nak mubalaghah pada nak membesarkan fi ghairi khawdi fi at-tafasil. Tak sahlah kita nak besar Tuhan kita, tak sah gaduh masuk jadi dalil sangatlah tentang perbuatan Tuhan tu. Lalu Imam Fakhruddin katakan, faqra fit tanzih. Cara kita nak bersih Tuhan, baca ayat Quran gini. Qaulahu Allahu huwal ghani, Allahul ghani. Allah Ta'ala itu maha kaya. Wa antumul fuqara. Sedangkan mung itu fakir. Fakir daripada mana? Fakir daripada ilmu hak Tuhan tak royak tentang hakikat perbuatan dia. Tuhan royak kata dia buat. Berimeh kan sudah lah. Tak sudah tanya lah belakang pada tu. Wa qawlahu laisa kamislihi syai'. Nah, baca cara kita nak bersih Tuhan tu, laisa kamislihi syai'. Allah Taala tak serupa dengan sesuatu. Habis. Wa qawlahu qul huwallahu ahad. Allah Taala itu satu. Satu lagu mana? Perbuatan dia pun satu, nama dia pun satu, sifat dia pun satu. Makna kan? Tak menyerupai mana-mana satu. Tu mana ahad. Bukan mana tak ada perbuatan, tak ada sifat, tak ada nama, bukan lagu tu. Waqra' fil ithbat. Dan kita baca cara kita nak ithbat, cara kita nak percaya lagu mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baca tu. Tuhan istiwa di atas arasy. Kita nak isbat. Yang kita nak bersih saat ni, ya Tuhan istiwa tapi tak serupa dengan baru. Tu cara ahli sunnah sungguh. Wa qawluhu yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat itu takut Tuhan mereka atas daripada mereka itu. Baca ayat ni, ya Tuhan tu ada atas pada malaikat. Malaikat takut Tuhan atas daripada malaikat. Tak serupa dengan baru. Sudah. Wa qawlahu ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Dan baca olehmu kepada Allah Ta'ala itu naiknya perkataan-perkataan yang baik daripada berzikir, daripada doa, daripada rayu hal dan sebagainya. Lalu sehingga akhir, lalu Syekh Fakhruddin katakan, wa ala hadzal qanun, di atas ini perjalanan ni faqis, maka kias olehmu. Jalan turut ni bab sifat Tuhan. Kalau kita apa yang dinakalkan dalam kita Qurratul Ain, hak ni belum daripada dia itu kembali kepada jalannya salaf. Jalannya salaf i'tikad atas Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy dengan zat dia.
Dan isbat jihatil ulu sebagaimana Qurtubi nakah di dalam kitab dia. Nampak tak tu? Tu cara dia. Itulah kesimpulan jawapan hamba terhadap seorang guru yang kemukakan ilmu kepada majlis kita dengan alasan daripada kitab Qurratul Ain. Dan kita nak tegas kata apa yang ada dalam Qurratul Ain tidaknya 100% lah amanah ilmiah tadi itu, tak 100%, kerana menisbahkan pendapat ahlul kalam kepada ahli sunnah. Sedangkan ahli sunnah hak jalan di atas manhaj salah tak serupa berjalan ni dengan ahli kalam. Itulah nawi umat manusia kita di kalangan orang Islam kita bangsa Melayu ni boleh ambil pengertian dengan cara jelas. Kita gilah dengan alasan, buailah ta'assub dalam dada kita, buailah fikiran kita benci orang tu, benci orang ni, tak sah. Kita gi dengan alasan, gi dengan cara mikir, gi dengan dada terbuka supaya kita sampai kepada matlamat yang benar. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan di akhirat nanti. Itulah sedikit daripada bentangan kita pada perjumpaan kita ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.